Macam manalah saya terjebak dalam projek Malaysia Everest 97 tu kan. Saya pun pelik dan anjaib. Sebab saya langsung tak pernah terfikir saya terjebak dalam projek Everest 97 ni. Tak pernah terbayang dalam fikiran saya ni. Saya boleh terbabit secara langsung dalam projek Malaysia Everest 97 ni. Dah lah tu, saya tak ada pengetahuan mengenai dunia hiking, dunia mendaki gunung. Tak ada pengetahuan apa pun. Apatah lagi rock climbing, ice climbing dan sebagainya. Masa tu lah saya tak tahu langsung. Tak ada basic pun tak ada. Yang peliknya, macam mana saya boleh terjebak? Kalau korang nak tahu, teruskan menonton channel Pendaki Solo ini. Banyak lagi cerita di sebalik projek Malaysia Everest 97 yang mencapai satu kejayaan besar kepada pendaki negara kita. Saya akan kupaskan daripada awal hingga akhir. Janji korang tonton sampai habis. Dalam projek Malaysia Everest 97 ini, saya telah diberi peluang oleh majikan saya iaitu Utusan Malaysia. Pada masa itu dengan tujuan untuk membuat liputan secara keseluruhan. Liputan mengenai projek Malaysia Everest 97. Saya adalah salah seorang insan team members yang berada di sebalik tabir projek Malaysia Everest 97 ini, yang mana dua pendaki negara iaitu Datuk M. Magindra dan juga Datuk M. Mohandas tiba di puncak pada 23 Mei 1997. Pada mulanya, saya agak terkejut jugalah apabila utusan telah memilih saya untuk mewakili utusan dalam projek Malaysia Everest 97. Kerana pada masa itu saya baru 3 tahun join dalam akhbar utusan Malaysia tu, akhbar nombor 1. Dan pada tahun 1996 saya telah dipilih untuk mewakili utusan bagi membuat liputan secara keseluruhan daripada awal hingga akhir akan dipaparkan di akhbar utusan Malaysia. Walaupun saya tiada pengalaman, jika saya tidak menyahut cabaran yang utusan bagi kepada saya tidak akan memperolehi, saya tidak akan dapat pengalaman baru. So, saya dengan penuh semangat, saya dengan penuh semangat menyahut cabaran yang diberikan oleh utusan Malaysia, walaupun rasa betul ke utusan pilih saya ni? Dalam kepala tu ada betul ke utusan pilih saya ni? Saya orang baru kan? Tapi itulah satu cabaran lain yang paling besar yang saya kena tempuhi. Bila saya tempuhi, saya akan mendapat pengalaman yang tidak dapat dilupai. Dapat pengalaman baru yang betul-betul rare kepada saya. Walaupun saya tidak mempunyai pengalaman seperti rakan-rakan yang lain, tapi bagi saya ianya bukan satu masalah yang besar. Kalau kita tidak mencuba, kita tidak akan memperoleh benda-benda yang baru. Kita tidak akan dapat pengalaman baru kalau kita tidak mencuba. Walaupun pengalaman dalam dunia trekking, hiking, mendaki, zero. Langsung tak ada pengalaman pada masa itu. Yang ada hanyalah jungle trekking. Yang mudah-mudah saja sebelum ni. Dan jungle trekking, pergi waterfall, ni itu je yang saya shock sendiri. Mungkinlah bos-bos saya melihat dan mereka menilai kemampuan saya dan yakin saya boleh melakukannya. Menjalankan tugas yang mencabar dan terus tercabar. Tercabar. So, saya terima cabaran yang diberikan oleh majikan saya, iaitu utusan pada masa itu, kerana itulah peluang untuk saya membuktikan bahawa saya mampu melakukan yang terbaik. Yang penting, tak ada alasan untuk berjaya. Inilah peluang saya untuk membuktikan saya pendaki solo, atau nama saya sebenarnya Muhammad Noor, boleh melakukannya yang terbaik. Jika ada peluang itu hanya datang sekali saja. Tak ada peluang kedua. Walaupun tugas saya hanya sebagai jurugambar akhbar, tetapi pendaki solo boleh melakukan pelbagai tugas yang diamanahkan. Saya terpilih menganggotai projek Malaysia Everest bermula pada tahun 1996, tahun sebelum projek Everest tu. Dengan pengalaman saya yang tak ada langsung, ianya memang betul-betul tercabar. Tetapi saya kena membuktikan bahawa saya juga boleh melakukannya. Apabila saya dimasukkan di dalam team members, daripada situlah saya mula mengenali semua pendaki dan team members yang lain. Yang saya lihat semuanya hebat-hebat belaka, kecuali saya. Bila lakukan wall climbing, iaitu basic climbing kan, saya sendiri mula-mulanya terkiah-kiah. Tetapi alhamdulillah, semua dalam tim tu membantu. Memang sempoi habis, pabik boh kan. Saya sebenarnya tak banyak join dalam latihan untuk Everest 97 ni. Yang mana sebelum saya
join tu, mereka dah menjalani latihan dah lama dah. Sama ada dalam ataupun luar negeri. Seperti kalau luar negeri tu latihan teknikal di pergunungan di New Zealand dan sebagainya. Tapi pada masa itu tugasan saya belum dapat lagi. Utusan belum memberi tugasan lagi kepada saya pada masa itu. Pada masa itulah saya hanya sempat join latihan teknikal di Kulu Manali, India bersama tim selama lebih kurang 2 minggu. Tugasan saya masa itu merakam gambar, buat liputan berita yang dipaparkan buat utusan Malaysia pada masa itu. Pelbagai cabaran saya terpaksa tempuhi kerana tugas saya banyak. Cabaran dia tinggi. Macam mana nak hantar gambar berita untuk dipaparkan ke dada akhbar daripada kawasan pergunungan tinggi di Himalaya, yang mana line telefon itu bukan seperti sekarang. Bukan seperti sekarang. Klik terus. Hebah kan? Dulu lain. Memang betul-betul tercabar. Yang mana pejabat saya, utusan, dia nak tahu berita, gambar mesti sampai setiap hari ke office. Cara macam mana tu, dia tak tahu. Tapi tak ada alasan, mesti kena sampai. Apa cara sekalipun, sendiri fikir. Supaya semua gambar, berita sampai di utusan setiap hari lah, setiap masa. Itulah salah satu cabaran yang saya terpaksa hadapi dengan pernah mencabar. Tetapi ini berjaya. Alhamdulillah. Bila saya menjalani latihan bersama dengan tim Everest, buat pertama kalinya ke India, yang juga itulah pertama kali saya mendaki di banjaran Himalaya. Selepas itu saya meneruskan bersama dengan tim Everest juga mengikuti semua perancangan yang dilakukan oleh penganjur, iaitu masa itu Persatuan Mendaki Malaysia kan. Sekarang ni Persekutuan Mendaki Malaysia bersama dengan KBS. Selepas itu saya pergilah ke Nepal, sama-sama pergi latihan penyesuaian diri dan juga teknikal di Nepal, di India ni. Sementara pada Oktober 1996, tim Everest 97 dibahagikan kepada 2 grup untuk melakukan pre-Everest. Satu ke Gunung Chokambatu di Uttar Pradesh, India, dan satu lagi ke puncak Gunung Annapurna 4 di Nepal. Macam saya terpilih ke Gunung Chokambatu di Uttar Pradesh. Di sebalik kejayaan Malaysia Everest 1997, yang mana 2 pendaki negara iaitu Datuk Magindran dan juga Datuk Mohandas tiba di puncak Gunung Everest pada 23 Mei 1997. Saya juga melakukan sejarah tersendiri kan, yang tidak pernah dibawa orang dah ke Everest tu kan. Yang mana tugas saya sebagai jurugambar kan, berperanan lagi besar di sebalik hanya merakamkan gambar. Saya terpaksa proses filem secara manual, lepas tu scan ke komputer label dan send ke ofis di Kuala Lumpur, dan untuk dipaparkan di akhbar utusan Malaysia supaya dapat dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia lah kan. Tugas ini amat mencabar kerana saya kena memastikan imej gambar sampai di pejabat setiap hari untuk dipublishkan akhbar utusan untuk tatapan rakyat Malaysia. Bos saya tak tahu macam mana sukarnya untuk menghantar gambar untuk proses filem color di Everest Base Camp. Sebab itu bukan satu alasan kepada, bukan seperti sekarang petik saja gambar terus hasilkan terus upload dalam media sosial kan. Walaupun saya hanya berada di Everest Base Camp, tugas saya menghasilkan gambar untuk dipublishkan di akhbar utusan. Bukannya ada proses filem di Everest Base Camp. Semuanya kena lakukan secara manual. Saya terpaksa proses filem negatif warna secara manual daripada awal hinggalah akhir. Daripada ambil gambar, proses filmkan untuk dijadikan negatif, lepas tu scan gambar, lepas scan gambar, send gambar ke utusan di Kuala Lumpur. Bagaimana caranya? Macam mana saya melakukannya? Teruskan menonton. Proses filem negatif yang saya lakukan ini adalah filem color. Bukannya filem black and white. Mak Saleh lihat pun kata, wow, very amazing. Inilah first time mereka lihat. Terutama daripada British. Sebab campnya tak jauh dengan camp Malaysia masa itu. Biasanya orang-orang biasa lah kan. Setiap gambar yang dirakamkan sekitar Everest Base Camp ke apa ke ni, semualah kan. Dia orang akan proses di lab
ataupun kedai gambar di Kak Mandu je. Itu je yang ada. Tempat lain tak ada. Tambah-tambah di tengah banjaran Himalaya ni memang lagi lah tak ada. Ini semua saya buat sendiri daripada awal hingga akhir. Bukannya mudah tau. Kita kena lihat faktor cuaca, chemical apa yang kita nak pakai, bagaimana suhu, air, panas kepanasan air kena jaga. Semua serba-serbi kena steady, kena ready. Saya dan utusan dah prepare awal dah. Sebelum pergi lagi dah prepare dah semua peralatan yang saya nak bawa tu. Sekarang ni dah tak ada dah kan, sebab semuanya sekarang ni digital, klik dah ada gambar dah. Saya masih simpan lagi beberapa peralatan untuk proses filem ini semua kan. Untuk kenangan, boleh dijadikan satu bahan sejarah peribadi kepada saya lah. Ketika saya proses filem di Everest Base Camp, risikonya amat tinggi. Tinggi kan, banyak kali saya fail melakukan proses secara manual. Sia-sia je saya ambil gambar sebelum ni. Sekali proses ini tak menjadi, memang kecewa, tapi terpaksa reda je lah. Saya lagi meleleh air mata ketika tu kan. Bila tak menjadi tu meleleh air mata tiba-tiba je tau. Hanya Tuhan saja yang tahu. Gambar dah rakam, proses sekali gambar tak jadi. Kalau proses kat kedai confirm lah jadi. Tak ada masalah. Ini proses secara manual kan. Salah satu faktornya ialah cuaca yang cepat berubah. Memainkan peranan penting ketika proses filem tu. Itu ya, kena berjaga-jaga. Daripada cuaca cerah, tiba-tiba cuaca berkabus dan terlalu sejuk. Membuatkan ketika proses filem tu, keadaan suhu berubah ni, apa ni semua menyebabkan filem rosak lah. Proses tu rosak. Saya kena cekar diri walaupun 1001 kekecewaan kerana gambar yang saya rakamkan tu pun hancur. Tak boleh nak buat apa dah. Terpaksa lah ambil gambar baru. Gambar baru dah berbeza dah daripada sebelum ni. Terpaksa, lepas tu proses lah balik. Bila dah jadi negatif, ni semua scan balik ke computer river. Ni lagi satu hal. Kena pastikan keadaan cuaca pada masa tu panas. Nak on komputer tu, komputer river. Sebab apa? Malam sejuk menyebabkan kalau pagi tu frozen. Kalau sedang boleh meletup. Frost, litar pintas di dalam komputer river tu kan. Tapi itulah cabaran yang saya terpaksa hadapi kan. Laptop yang saya bawa ke Everest Base Camp pun berakhir dengan meletup juga. Sebab apa? Tak cukup panas, tak cukup kering kat dalam. Tapi saya terpaksa guna teknik baru lah untuk hantar gambar ke Kuala Lumpur. Satu lagi cabaran besar yang saya terpaksa hadapi ketika nak hantar gambar ke Kuala Lumpur memang betul-betul menguji kemampuan saya. Membuatkan saya jeng kepala otak. Modern komputer river yang saya bawa tu dah maksimum dah dia, tetapi modern pada satellite phone tu baru starting. Macam mana nak balance? Saya nak mata gambar tu? Memang tak tally lah. Menguji. Namun gitu, alhamdulillah, akhirnya saya dapat juga menghantar gambar ke Kuala Lumpur atas bantuan dan pertolongan daripada konsultan TM, konsultan Telekom Malaysia masa itu, iaitu Jim Bruton, yang bertanggungjawab lah untuk pengurusan komunikasi kan. So dia pada masa yang sama dia juga mencari resolution tu. Macam mana, kenapa tak boleh nak hantar gambar masa tu. Dia call sana sini, dia call sampai California, dia call tu untuk mencari penyelesaian. Akhirnya kami bersepakat lah, saya dengan Jim Bruton bersepakat untuk selesaikan masalah itu, kita hantar gambar dengan menggunakan email ke utusan di Malaysia. Alhamdulillah, masa tu email orang tak berapa kenal pun lagi email. Masa tu tahun 1997, orang tak berapa kenal lagi. Apabila bos saya melihat gambar tu, dia pun tak nak buat apa lah juga kan. Tapi bila saya bersembang dengan dia tu kan, bos pula tanya, hanya tanya gambar dia. Akhirnya saya berjaya juga atas bantuan Jim Burton. Walaupun saiz gambar tu terlalu kecil, sebesar negatif je, tak boleh nak buat apa sebab internet terlalu slow dan tak ada pilihan lagi dah. So Jim Bruton juga terpaksa reduce gambar tu nak hantar. Kalau saiz gambar file tu besar, memanglah satu hari tak sampai lagi gambar. Dia reduce sebesar negatif je, dia hantar gambar ke utusan menggunakan email dia. Bila dah sampai di KL, bos saya, iaitu ketua jurufoto saya lah, Tuan Syed Agil kan, dia tanya saya, awak besar sangat saya gambar hang ambil email kan ni, sebesar negatif saja. Saya jawab senang je lah, nak hantar gambar kira dah sampai tu dah kira okey lah tu bos. Berpeluh ketiak ni bos, jenuh mikir berapa lama ni. So
Tapi dia akur dengan kesukaran dan juga usaha yang saya lakukan tu. Bahawa saya bersama dengan seorang jurugambar, iaitu Zul Azhar Sabli, yang lebih dikenali Apai, orang Sarawak kan, yang kini bertugas di Akhbar The Staff kan. Dia lah yang repair balik gambar yang saya hantar tu sebelum dipublishkan dalam Utusan Malaysia. Saya rasa sehingga hari ni dia tak lupa kenangan ni. Apa yang saya ingin paparkan di sini kan, proses filem di pergunungan Himalaya secara manual ni memang tak pernah dibuat orang. Walaupun profesional fotografer mana-mana sekalipun, dia tak akan buat macam ni tau. Saya seorang je yang buat, sebab itulah tugas saya untuk menghasilkan gambar supaya dapat dipublishkan dan juga ditetapkan oleh rakyat Malaysia. Itu sajalah sikit sebanyak tugas saya dalam projek Malaysia Everest 97. Jika saya tak lakukan, bermakna tiadalah gambar di akhbar utusan kalau saya tak buat macam tu. Tetapi itulah tamparan juga, itulah cabaran yang saya terpaksa hadapi sepanjang projek Malaysia Everest 97. Yang mana ketua ekspedisi British yang dah 10 tahun kat sana, tiap tahun dia ada kat sana kan, iaitu Maldos. Dia kadang-kadang saya proses filem tu kan, dia datang, dia lihat ni semua. Dia memang dia kagum, sebab dia kata, dia cakap dengan saya, lebih pada 10 tahun dia berada di sini, inilah pertama kali dia tengok ada insan, ada individu yang develop filem di Everest Base Camp, jadikan negatif apa, lepas tu scan apa ni semua. Inilah pertama kali. Sebab dia kumpulan masa tu ketua ekspedisi British ni, kumpulan ni dia mendapat hak untuk membuat trek di Khumbu S4 dan ke atas. Setiap ekspedisi kena bayar kat dia orang lah masa tu. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang ni Nepal urus sendiri. Dia memang kagum melihat. Dia cakap macam tu kan. Ini kali pertama tu beberapa hari sebelum dia meninggal di Everest Base Camp. Dia sempatlah bersembang dengan saya ni semua. Sonok lah kan. Saya pun banyaklah bertanya dia orang mengenai pendakian di Everest tu masa tu. Saya rasa inilah pencapaian yang luar biasa yang saya dapat lakukan untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri, dan saya kiranya saya syok sendirilah, senang cakap kan. Tapi ianya tak dapat dibuat oleh individu lain. Ditambah sekarang ni lagilah tak ada. Lagilah tak ada sekarang ni kan. Filem pun dah tak ada sekarang ni, semua dia digital kan. Dah tak ada lah, tinggal kenangan sajalah. So untuk next series, saya akan kupaskan projek Malaysia Everest daripada starting idea sehinggalah ianya berakhir. Pahit manis yang terpaksa ditempuhi secara keseluruhannya. Teruskan menonton. Bermula siri 2 sehinggalah tamat Everest 1997.